your lips. Take on a letter going on a bubble tea trip. Hello, Assalamualaikum semua and welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? And saya rasa kan hari ni aku ada masa lapang. Hari ni kita nak reaction 10 haiwan mitos daripada Kupi-Kupi Go. Aku rasa video ni ramai orang tengok. Korang boleh tengok lah dekat Kupi-Kupi Go. Memang diorang selalu buat video. Memang aku minat bila video dia. Dan video ni antara video yang aku rasa macam aku interesting aku nak tengok. Jadi korang boleh pergi tengok Kupi-Kupi Go. Memang banyak buat gila video-video yang bermanfaat untuk korang semua dan interesting dan boleh bagi korang ilmu. Jadi hari ni aku tahu 10 haiwan mitos di dalam Malaysia lah. Aku harap di dalam Malaysia lah yang aku tahu kita kerana ini first time aku tengok. Dan apakah haiwan mitos tu? Yang aku tahu haiwan mitos macam bunian. Itu haiwan mitos bunian. Tak tahulah haiwan mitos tu apa. Aku tahu yalah kan aku jarang tengok. Jadi jom lah kita tengok. Tu buat apa tu? Hah? Buat apa Pompeo? Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini kita akan melihat beberapa haiwan mitos dan misteri yang terkenal di kalangan masyarakat kita. Kalau di luar Ke 10, 5 ataupun Loch Ness Monster, kita pun ada juga haiwan mitos kita sendiri. Ada haiwan mitos lah, haiwan mitos yang berlegar-legar di negara kita beratus-ratus tahun yang lalu. Ada juga yang menyimpan dendam kepada manusia, menjadikan Macam manusia tu sekali ada dendam. ini Betul. adalah 5 Harap kita haiwan tengok ni. mitos yang terkenal di Malaysia. 5. Bujang Senang, Sarawak. Bujang Ini Senang. satu-satunya makhluk di dalam setara ini yang telah hidup dan pernah ditangkap. Bujang Senang? Ini adalah buaya ketiga terbesar di dunia, dikenali Oh. Bujang Senang. Kisahnya Aku dah dengar lah Sarawak pernah panggil apa entah Bujang Senang. Bujang Senang sering Buaya? menjadi pertimbangan Buaya? yang Besar aku rasa. kawasan Besar. sungai sekitar Pernah dengar. khususnya di kawasan Dia haiwan ke Sungai yang mitos? Bakar dan di Sri Aman. Apa tidaknya banyak penduduk tempatan yang sudah menjadi mangsanya. Antara Ush. yang membezakan Bujang Senang dengan buaya-buaya yang lain ialah jalur putih di belakang badannya. Mengikut cerita rakyat Sarawak, Bujang Senang ini asalnya seorang manusia ataupun dia adalah seorang pahlawan Iban yang dikenali dengan nama Si Malunggun. Dia dan juga istrinya telah disumpah menjadi seekor buaya. Menyimpan dendam yang membara, dia berjanji akan membunuh semua keturunan Siapa orang Sarawak komen? mereka berdua. Dengan itu ada kepercayaan yang Bujang Senang akan mencari mangsa yang berbangsa Iban. Setelah bertahun-tahun membuat onar di sekitar sungai, akhirnya pada tahun 1922 penduduk tempatan telah berjaya menangkap Bujang Senang. Tubuh badannya sepanjang 19 kaki. Lihat sahaja gambar ini. Mungkin kalau kita tengok depan-depan pasti kita sangka yang ini adalah seekor dinosaur, tapi tidak. Ini adalah seekor buaya gergasi. Namun begitu, ada yang masih percaya ini bukannya Bujang Senang, tetapi yang dibunuh ini ialah isteri Bujang Senang, iaitu Dayang Fatimah Heneng Emas. Manakala mereka percaya Bujang Senang masih lagi berkeliaran Okey. atau sedang bersembunyi. Dia masih lagi ada. Sang Kelambai, Perak. Sang Dari Kelambai. Sarawak kita pergi ke Perak. Ini pula adalah makhluk yang dikenali sebagai Sang Kelambai ataupun Groot Kelambai. Malaysia. Banyak versi tentang apa sebenarnya makhluk. Sang Ada Kelambai. yang percaya ini adalah seorang manusia. Ada yang percaya ini adalah seekor gergasi dan ada juga yang percaya ini adalah Terlampau banyak pendapat lah orang cakap kan. Sang Kelambai ni. dan Sang Kelambai ini kononnya hidup di sebuah kampung yang terletak di Lenggong, Perak. Ada juga yang menceritakan Sang Kelambai ini berasal dari negeri Pahang. Mengikut kisah legenda, Sang Kelambai ini mempunyai kuasa sakti untuk mengubah orang menjadi batu dan dia tidak sukakan bumi yang bising. Macam Medusa lah. Berlaku di Pekan Kampung Gajah, Teluk Intan, Perak. Ada satu ketika di kampung tersebut ada sekumpulan gajah yang berbuat bising. Kelembai yang tidak suka dengan bunyi yang bising kemudian telah menukarkan gajah-gajah tersebut menjadi batu. Dia tak suka Kononnya bising. disebabkan batu berbentuk gajah inilah kampung tersebut mendapat namanya. Ada juga yang percaya kalau berserempak ataupun bertemu dengan kelembai ini, mereka tidak boleh. Ni rupa dia ke? Yang aku rasa ni rupa dia. Dia akan disumpah menjadi batu. Kelembai diceritakan telah meninggal dunia sebab mabuk makan. Ni
Ni apa tu? 3. Naga Oh, tahu ni apa? Sabah. Makhluk ini pula adalah seekor naga raksasa dikenali sebagai naga Tambuakar yang dipercayai Naga? wujud sekitar tahun 1903. Ketika naga Tambuakar ini masih hidup dahulu, dia akan berlegar-legar di sekitar daerah Papar, Beaufort, Kuala Penyu dan di sekitar Naga? Sabah. Nama Tambuakar diberikan oleh kaum dari bangsa Brunei. Menurut mereka, kulit naga ini berwarna hitam bersisik dengan leher yang panjang. Kakinya pula mempunyai sirip. Ada juga yang menyamakan naga ini menyerupai ular besar hitam yang sangat panjang. Untuk bangsa dusun pula, mereka memberikan gambaran makhluk ini seperti ikan belut gergasi yang besar. Dia mampu untuk bertukar-tukar bentuk ikut peredaran Oh, massa. dia boleh ubah-ubah. Walaupun dia berkeliaran di seluruh kawasan di Sabah, tapi ia akan tetap kembali ke rumahnya yang terletak di Pasir daerah Ranau. Apa sahaja akan menjadi makanan baginya, sekecil-kecil arnab sehinggalah sebesar-besar gajah. Malah manusia pun tidak terlepas dari menjadi makanan kepada naga Tambuakar ini. Seram pula aku. Naga ini terkorban semasa satu letupan gunung berapi di Pekan Ranau dahulu. Walaupun begitu, ada yang masih percaya naga ini masih hidup. Masa aku nak tengok video, masa tu lah semua nak tengok video. Pelik tu lah. Semasa mereka cuba menggali untuk membina Tak, macam-macam lah. 2. Naga tasik cini. Faham? Dari Ni sana, aku selalu dengar lah. bukan seekor, tapi berekor-ekor. Dekat dalam Naga-naga buku-buku ini lah. dikatakan tinggal di kawasan air Sungai Pahang sehinggalah di Sungai Cini. Mengikut cerita legenda pada tahun 1970 sehingga 1980-an dahulu, naga-naga ini kononnya adalah manusia yang disumpah. Naga jantan Kebanyakannya manusia yang disumpah, ya. emas dan betina pula dikenali sebagai naga sisik perak. Ada juga seekor naga yang sangat besar, lebih besar dari naga yang lain. Pelik lah. Masa aku nak tengok video semua nak rasa macam tu. Seri Pahang, Seri Pekan ataupun Seri Daik, di mana kepala naga ini sebesar kepala lembu ataupun lebih besar dari itu. Man. Diceritakan oleh Muhammad Razadi M. Baki, seorang pemandu pelancong di sekitar Pasir Cini. Ketika dia membawa pelancong bersiar-siar, Ke ini cerita-cerita je orang buat nak bawa orang takut je datang sana. Sejak dari hari itu, dia berhenti menjadi pemandu pelancong dan kisahnya ini dikongsikan melalui temu bual di berita harian. Di sebuah Man, we kisah, don't know. Kau rasa pergi, kau nak pergi lah. seorang penyelam dari England menyelam masuk ke dalam Pasir Cini tidak sehingga dia menemui satu kawasan berpagar di dasar. Semakin dia mendekati pagar tersebut, semakin dia perasan ada 2 biji mata berwarna merah arahnya. Dia keluar dari tasik tersebut dengan serta-merta dan dia dikatakan Seram lah. bercakap dengan orang untuk beberapa hari disebabkan trauma. Tidak Bayangkan kau sehingga berenang. berada di Kuala Lumpur, barulah dia berkongsi pengalamannya ini. 1. Ular gergasi. Oh, ular gergasi. Ini adalah sebuah Banyak kisah kali dengar. legenda yang pada asalnya pengalaman seorang pegawai British dikenali sebagai Shepherd Osborne. Kisahnya ini Memang orang putih dah memang nak selalu explore kita punya. Kedah, Religion, Land and Society. Diceritakan oleh penduduk tempatan kepadanya, ular tersebut hidup sekitar Perang Kedah tahun 1838 dan ia sering dilihat berkeliaran di Langkawi dahulu. Legenda menceritakan yang pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, raja yang mahu menaiki takhta harus mengorbankan salah seorang puterinya yang masih dara kepada seekor ular gergasi yang bersarang di Langkawi. Sebagai ganti korban ini, ular tersebut kemudian akan menjaga perairan Kedah daripada serangan pihak musuh. Untuk bertahun-tahun lamanya, mereka mengamalkan upacara tersebut sehinggalah ajaran Islam sampai ke Kedah. Mereka memberhentikan upacara korban tersebut, tapi ini lebih membuatkan ular di Langkawi marah dan memakan penduduk sekitar. Penduduk di sekitar Kedah kemudian memanggil seorang alim ulama untuk menghalau Oh, bahaya, weh. tersebut. Namun malang sekali alim ulama itu pun turut ditelan. Penduduk sekitar tergamam seketika sebab saat ini tiada siapa yang tahu bagaimana mengalahkan ular ini. Tidak beberapa lama kemudian ular tersebut menggelupur kesakitan dan dia melarikan diri ke gunung berdekatan. Tidak ditemui sehingga hari ini dan tidak mengganggu manusia lagi. Itulah kisah Okay, kalau kau tahu kau boleh komen cerita ni. Gergasi di Langkawi. Benarkah wujud makhluk mitos ini bukan satu fakta tapi satu soalan Mungkin tu tanda. kot dia Kalau sebahagian ada daripada makhluk juga kan. orang, mesti ada yang cakap benda-benda atau kisah-kisah legenda ini mengarut. Tapi sebenarnya kalau difikirkan semula, mungkin apa yang diceritakan ini ada kesahihannya. Tapi mereka ini tidak semestinya seekor haiwan, tetapi mungkin
mungkin menyerupai jin. Di dalam masyarakat Yes, kita, yes. kita percaya jin itu Jin. ada dan bergantung dengan di mana mereka tinggal, rupa bentuk mereka berbeza-beza. Contohnya di Sabah ada satu makhluk yang dikenali sebagai galap. Galap ini sejenis hantu air yang hidup di dalam air, akan menggoda mangsa, khususnya budak-budak untuk masuk ke air. Berarti yang main air. Ini adalah sebuah makhluk yang dipercayai di kalangan peneliti bajau. Mungkin betul Yang main air atau hati. tidak. Apa yang penting kita jangan terlalu taksub. Hmm. Mungkin ada kisah-kisah rakyat yang hanya kisah dan kisah semata-mata. Kita hanya ambil sebagai kisah rakyat yang menghiburkan. Terima kasih kerana menonton. Ya, sama-sama. Antara haiwan mitos yang terkenal di Malaysia dahulu. Sebenarnya banyak lagi haiwan-haiwan mitos yang lain yang diceritakan di dalam cerita rakyat Malaysia. Mungkin kalau anda ingin tahu lagi tentang mitos-mitos yang lain, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Mungkin saya akan merungkai lebih banyak lagi haiwan mitos di negara kita. Apa-apa pun, pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Pada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Subscribe, guys, subscribe. Check di sebelah belakang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami membuat tag video. Jangan lupa like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa anda di episode yang menarik seterusnya. Bigo menarik setiap hari. Okay. Tu buat apa tu? Ha? Buat apa perempuan you? Haiwan mitos ni atau haiwan dia bukan haiwan. Dia semua macam jin atau haiwan atau manusia yang disumpah. Dan kemungkinan mereka disumpah mungkin mereka ada pantang larang yang mereka langgar dan mereka jadi macam ular gergasi, naga, mereka mungkin jadi macam-macam haiwan yang kita rasa macam pelik. Tapi itulah, katakan mereka disumpah. Oh, alam sebab kita dah tahu tapi kita mesti percayanya bahawa mereka ni adalah wujud. Sama seperti bunian, sama seperti jin, syaitan, iblis, sama-sama dengan yang makhluk-makhluk yang lain di dunia ini. Kita kena percaya mereka. Jadi apa-apa pun itu adalah pendapat aku. Kalau aku ni rasa salah, kau boleh komen. Siapa orang-orang yang berada di Sabah ke Pahang ke yang dengar cerita-cerita mitos ni, boleh komen aku ni. Dan Langkawi juga memang favorite place aku nak pergi. Okay, aku rasa ini sajalah untuk kita punya video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan Assalamualaikum and ciao. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢